Saudara penonton yang saya hormati sekalian, kita sedang mengikuti debat agenda daily yang mempertemukan Yang Berhormat Datuk Ahmad Sabri Cik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membawa judul Hari Ini Bentuk Kerajaan, Esok Turun Harga Minyak. Kita sampai pada pusingan ketiga sekarang. Saya persilakan Wakil Datuk Ahmad Sabri bertanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar. Silakan Tan Sri. Terima kasih Pengerusi. Sebelum saya mengemukakan soalan saya yang terbuka, saya ingin terlebih dahulu mendapatkan komitmen daripada apa yang telah diucapkan oleh Datuk Seri tadi, iaitu premis kepada cadangan apabila memerintah hari ini besok harga minyak akan turun 50 sen bukan kerana Malaysia adalah negara pengeluar minyak, ya atau tidak? Ya, Malaysia lah negara pengekspor minyak net. Kerana Malaysia negara pengekspor minyak, itu sebabnya cadangan ini dikemukakan. Ya. Jadi apabila cadangan itu tadi dikemukakan, sedangkan di dalam hujah telah menyentuh perkara-perkara lain yang bukan berkaitan dengan minyak, iaitu yang berkaitan dengan IPP dan sebagainya. Jadi saya merasai IPP itu ada hubungan minyak dengan gas. Ya, tetapi ada petroleum juga ini baik, bermakna sekarang ini premis itu sudah bercampur-campur. Jadi saya suka untuk menyebut beberapa angka, iaitu hasil ataupun revenue daripada minyak mengikut laporan tahunan yang telah diumumkan ialah 223 bilion, ya. Dan daripada 223 bilion ini yang merupakan hasil daripada minyak yang dikorek daripada Malaysia ialah 26%, iaitu 56 bilion. Sedangkan Petronas telah mengembalikan wang sebanyak 63 bilion, bermakna melebihi daripada duit minyak yang diperolehi daripada urus niaga minyak Malaysia sebanyak 5 bilion lebih. Jadi dengan demikian, seolah-olah apabila wang ini dilaburkan semula untuk perkembangan ekonomi, apabila Datuk Seri memerintah hari ini, besok akan menurunkan harga minyak, seolah-olah Datuk Seri seumpama seorang anak yang telah kematian bapa akan membahagi-bahagikan harta ini yang telah dikumpulkan hasil keringat orang terdahulu untuk mendapatkan keseronokan di kalangan kawan-kawan bahawa Datuk Seri adalah pemimpin yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan pemula. Saya fikir dia nak tanya soalan, tapi mungkin kaunseling punya pengaruh. Sudah basic pengetahuan basic bila kita sebut industri petroleum itu masuk minyak dan gas, patut dapat taklimat awal. Tapi kalau ini keuntungan besar dari pelaburan Petronas, dan Petronas ini walaupun termasuk dalam di antara 100 syarikat minyak terbaik, tapi dari segi keuntungan termasuk di antara yang 10 yang terbaik. Dan keuntungan ini ialah kerana operasi kebanyakannya itu dalam negara dan sebahagian kecil di luar. Dan dalam polisi kita, tentunya kita menggalakkan Petronas untuk terus melabur sebahagian pendapatannya. Sebab itu kita tidak menyentuh dana yang diperoleh oleh Petronas. Kita nak menyentuh dana yang dipulangkan kepada kerajaan, kerana Petronas ini milik dan khazanah negara, berhak untuk rakyat. Anak ini maknanya anak kita semua. Itu hak mereka. Jadi sebenarnya soal yang mengatakan pendekatan populis atau tidak, ya, kita dalam pemerintahan ini nak jaga siapa? Nak jaga tokeh besar dan kroni atau nak jaga rakyat? Kita jaga semua. Jadi oleh demikian, saya tekankan jumlah yang kita sebut 50 sen itu bukan jumlah yang keterlaluan. 50 sen turun langkah awal. Memang Datuk Sabri dia menyentuh, dia kata memang saya janji lebih. Memang sebab itu saya sebut langkah awal. Sebab apa saya sebut langkah awal? Sebab kekacauan, kemusnahan ekonomi, kerusakan akibat kenaikan mendadak keterlaluan. Kerana naik begitu mendadak keterlaluan, tiada ada yang sokong. Yang sokong hanya ahli Parlimen Barisan Nasional. Karena kenaik keterlaluan, kita terpaksa menurunkan ikut peringkat. Saya mengambil satu pendekatan bertanggungjawab. Kalau benar populis, saya umum saja. Kita turunkan RM1 atau RM1.50. Apa salah? Tetapi saya terpaksa mempertahankan dengan hujah, dengan angka 2 bilion selamat dari saya sambung kemudian. Saya persilakan Saudara Zulkifli Sulong menanyakan soalan kepada Datuk Ahmad Sabri. Assalamualaikum. Datuk Ahmad Sabri, pada tahun 2006 lalu kerajaan telah menaikkan harga minyak sebanyak 30 sen.
Hasilnya, kerajaan telah dapat jimat kira-kira 4.3 bilion darinya. Kerajaan berjanji ia akan digunakan untuk pengangkutan awam. Mengikut jawapan di Parlimen baru-baru ini, kerajaan baru belanjakan 834.75 juta sahaja untuk prasarana pengangkutan awam sejak dari tarikh itu. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana dengan kenaikan kali ini pula, kerajaan boleh jimatkan kira-kira 13 bilion duit. Jika 4.3 bilion yang kita jimatkan dahulu itu sukar untuk dibelanjakan sehingga kini dijanjikan, apakah yang akan berlaku dengan penjimatan yang agak besar yang akan kita hapuskan? Terima kasih Saudara Zul. Sebenarnya saudara mungkin tak ikut perkembangan harga minyak agaknya. Pada waktu itu $70. Sekarang ini $140. Senanglah nak cakap turun, siapa pun boleh kalau tak merentah. Saya duduk pembangkang, mudah nak cakap. Bagi free pun boleh. Tetapi kita mesti bertanggungjawab dalam soal ini. Kita tengok dalam dunia sekarang ni pun. Pertamanya kita perhatikan dalam dunia sekarang ni, semua negara yang murah harga minyaknya, Venezuela paling murah 10 sen saja. Saya baru ke sana minggu lepas. Tapi inflasinya berapa? 30%. Yang terburuk dalam negara Latin America. Iran, inflasinya yang ke-8 terburuk dalam dunia sekarang ni. Itu negara yang murah. Kerana dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa dalam keadaan sekarang ni kita kena ingat bahawa harga minyak bukan sekadar menyebabkan harga minyak saja naik, tetapi bukan saja harga barang, tapi termasuk krisis makanan. Sekarang ini kalau kita tengok, negara kita mampu untuk mengatasi krisis makanan sekarang ini. Malahan kalau kita tengok, beras kita lebih murah daripada beras Thailand. Ini antara bukti kemampuan kita mengatasi makanan. Sebab itulah kita katakan bahawa ianya hanya dapat diimbangi dengan cara sistem subsidi yang betul. Dan kita tak perlu berharap jalan raya. Macam Alhamdulillah kita dapat bersama hari ini. Tak berharap jalan raya atau membuat konsert yang tak senonoh seperti baru-baru ni. Kita rasakan dan kita dapat berbincang dengan baiklah dalam keadaan sekarang. Terima kasih.